menuding jari kepada UMNO Babit dalam pergolakan? Saya setuju dengan pendirian UMNO Selangor yang menuntut parti PAS kemukakan bukti bahawa UMNO ada campur tangan ataupun terlibat dalam serbuan yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Selangor terhadap Gereja Methodist Damansara Utama. Ini adalah tuduhan yang serius yang mengatakan bahawa UMNO terlibat, UMNO juga mencampur tangan dalam agensi, dalam sebuah institusi yang di bawah naungan negeri, ya, di bawah naungan negeri. JAIS adalah agensi negeri Selangor. Agama adalah isu yang ditangani ataupun diuruskan di bawah negeri dan bukannya persekutuan. Jadi ini adalah tuduhan yang serius. Jadi UMNO Selangor telah memberi 3 hari kepada PAS untuk kemukakan bukti. Saya sarankan dan saya mendesak pihak UMNO sendiri, ya, pemuda minta pihak Ibu Pejabat UMNO supaya mengambil tindakan undang-undang terhadap PAS sekiranya mereka tidak berjaya untuk kemukakan bukti dalam tempoh masa 3 hari yang telah dikemukakan oleh UMNO Selangor. Sebab ini tuduhan serius terhadap UMNO dan perlu kita bawa kes ini ke mahkamah supaya tidak lagi ada apa-apa tuduhan yang tidak berasas, yang tidak ada bukti, yang tidak ada fakta daripada pihak PAS yang menuding jari kepada UMNO. Dan jelas bahawa PAS hari ini cuba menuding jari kepada UMNO walaupun tidak ada fakta, walaupun tidak ada bukti, kerana mereka dilihat begitu dayus menangani isu JAIS dan juga Gereja Methodist Damansara Utama, ya. Dalam kes ini pemuda UMNO daripada awal kita telah buat pendirian bahawa laporan JAIS itu perlu diumumkan dalam masa yang terdekat. Tak boleh lagi kita tangguhkan, tak boleh lagi kita delaykan benda ni, sebab benda ni menimbulkan kemarahan, bukan hanya kemarahan umat Islam tetapi juga kemarahan orang Kristian di Malaysia. Sebab kedua-dua pihak merasakan bahawa isu ni penting. Satu pihak Islam dia melihat isu ni sebagai isu murtad. Satu lagi pihak isu bagi Kristian, rakyat Malaysia beragama Kristian, mereka melihat isu ni sebagai isu serbuan dan tuduhan tanpa asas dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa satu adalah ketidakcekapan Kerajaan Negeri Selangor yang telah menyumbang kepada kes ini menjadi satu kontroversi yang besar yang menimbulkan kemarahan kedua-dua belah pihak. Yang kedua adalah kedayusan PAS kerana tidak berjaya untuk tangani isu ini, ya. Isu ini melibatkan isu agama Islam dan mereka tidak berjaya untuk mendesak Kerajaan Negeri Selangor selesaikan isu ini dengan cepat. Oleh sebab kedayusan PAS ini, maka mereka cuba cari kambing hitam yang lain, terus menuduh UMNO tanpa bukti. Tetapi kita tahu pada hari ini siapa yang tidak cekap, Kerajaan Negeri Selangor, siapa yang dayus dari segi tidak berani untuk mendesak penyelesaian yang cepat dalam kes ini adalah parti PAS. Mungkin kerana mereka takut dengan parti-parti lain dalam pakatan. Wadi, Ya, saya. adakah dipercepatkan sebelum Hari Raya ataupun selepas Raya? Kerajaan di Selangor kata selepas Raya. Dia tidak ada sebab ditangguhkan sampai selepas Raya. Raya 2 minggu lagi, ya. Kita nak supaya kes ini diselesaikan hari ini. Sebab kalau kes ini tidak diselesaikan hari ini, sampai laporan itu diumumkan, akan ada tanggapan yang negatif di kalangan umat Islam terhadap gereja tersebut, di kalangan orang Kristian terhadap JAIS dan sebagainya. Kita nak kebenaran, ya. Saya tak nak tuduh mana-mana pihak, ya. Saya tak nak tuduh gereja ini buat murtad, saya tak nak tuduh JAIS buat salah dan sebagainya. Tak boleh. Kita nak laporan, ya. Kita dengar bahawa JAIS buat kerja ini berdasarkan kepada laporan, tapi kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Yang akhirnya berlaku pada hari ini adalah polemik antara orang umat Islam dan Kristian di Malaysia sebab kegagalan Kerajaan Pakatan Rakyat Islam dan kegagalan PAS untuk selesaikan kes ini. Jadi tak payah kita nak tunggu sampai lepas raya. Apa kita nak tunggu? Saya difahamkan laporan itu hampir siap, ya. Mereka kata nak tunggu laporan JAIS sebab nak tunggu keterangan daripada daripada mereka yang hadir di Gereja Methodist Damansara Utama, tapi mereka dah bagi keterangan, dah bagi 2 hari lepas. Jadi apa lagi nak tunggu? What more are you waiting for?
Jadi berkenaan penyuluhan jawatan kuasa pemilihan parlimen yang pendapat YB tentang Ya, pergerakan pemuda UMNO kita menyokong penubuhan jawatan kuasa terpilih parlimen untuk mengkaji sistem pilihan raya yang sedia ada. Kita menegaskan daripada awal lagi bahawa sistem pilihan raya Malaysia memang adil dan bebas. Cuma kalau sekiranya ada peluang untuk diperbaiki lagi, memang kita sokong supaya tidak ada apa-apa keraguan ya, daripada pihak mana-mana pihak, daripada pengundi, daripada pihak pembangkang tentang sistem pilihan raya di Malaysia ini ya. Kita nak pastikan bahawa untuk pilihan raya akan datang tidak ada apa-apa keraguan. Malah UMNO dan pemuda UMNO kita juga sokong supaya sistem itu diperbaiki lagi. Sebab itu kita bangkitkan bukan hanya tuntutan daripada Bersih, tuntutan daripada UMNO juga soal pemindahan pengundi yang berlaku daripada kawasan-kawasan kuat parti pembangkang kepada kawasan yang mana mereka kalah. Ini sedang berlaku dan kita nak supaya ada siasatan dalam kes ini juga, sebab kita dapati bahawa mungkin pemindahan ini adalah rancangan daripada pihak pembangkang. Itu yang pertama. Yang kedua, unsur-unsur fitnah yang berlaku sewaktu pilihan raya terhadap parti kita, terhadap pemimpin kita. Banner-banner yang dinaikkan oleh parti pembangkang yang menuduh parti kita, yang memfitnah pemimpin kita, itu semua adalah perkara yang perlu kita tangani juga. Jadi kita juga ada banyak perkara yang perlu kita bawa kepada jawatan kuasa terpilih ini supaya sistem ini diperbaiki. Bukan hanya pembangkang yang komplain, malah kita juga ada komplain kita ataupun aduan kita dari segi kelemahan sistem yang sedia ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi jawatan kuasa ini sendiri ya. Kita sambut baik dan kita rasa bahawa ini adalah bukti ketelusan Perdana Menteri, keterbukaan Perdana Menteri dalam menangani isu tersebut. Tapi saya amat duka cita dengan respon daripada pihak pembangkang yang letak macam-macam syarat. Hari ini kita tengok macam-macam syarat. Mereka kena jadi pengurusi, laporan tersebut perlu didedahkan kepada masyarakat umum ataupun perlu buat ada kuasa siasatan dan sebagainya. Mereka sendiri tak tahu kuasa, bidang kuasa yang ada pada jawatan kuasa terpilih. Mereka sendiri tak sedar tentang komposisi Dewan Rakyat pada hari ini yang majoritinya Barisan Nasional, bukannya parti pembangkang. Jadi kalau kita nak buat jawatan kuasa, sudah pastinya pengurusi dan majoriti ahlinya adalah daripada Barisan Nasional, kerana itu komposisi Dewan Rakyat. Jadi jangan sekali-kali letak banyak sangat syarat, nampak sangat tidak ikhlas. Ya, kalau mereka ikhlas, kalau mereka bawa Bersih, bawa ke jalan raya dan sebagainya kerana semata-mata nak memperbaiki sistem pilihan raya, perlulah mereka ikhlas bila dah ada peluang. Ini nampak macam tak ikhlas. Ini nampak sangat macam mereka nak mempolitikkan isu ni. Sampai isu jawatan kuasa, siapa jadi pengurusi, siapa jadi anggota dan sebagainya, itu dipolitikkan. Saya harap mereka terima. Saya harap mereka terima apa saja cadangan daripada kerajaan. Dan jawatan kuasa terpilih ini sudah pasti akan ada wakil daripada pembangkang. Saya difahamkan bahawa daripada 9 anggota, 5 adalah Barisan Nasional, 3 daripada pembangkang dan 1 daripada bebas. Itu adalah komposisi Dewan Rakyat yang sedia ada. Dan saya harap bahawa mereka tidak letak macam-macam prasyarat, sebab nampak sangat mereka nak politikkan isu ni. Sedangkan kita perlu bekerjasama untuk baiki sistem pilihan raya. Dan sekiranya mereka tidak mahu, nampak sangat mereka nak jadikan isu ni sebagai isu politik dan bukannya isu yang boleh kita selesaikan secara kolektif bersama dalam parlimen. Mengenai reform, Ya? adakah reform pilihan raya, sistem pilihan raya itu perlu dilaksana sebelum RP13? Kalau sekiranya kita dapat bekerjasama dengan baik, saya nampak tidak ada masalah. Kita dapat bawa perubahan dan pembaikan kepada sistem pilihan raya. Tetapi sekiranya mereka terus dengan syarat lah, prasyarat lah, dengan isu-isu yang remeh, ya, semata-mata nak score political points, nak dapat modal politik untuk diri mereka sendiri, maka kita tak akan dapat reform sebelum pilihan raya. Ini terpulang kepada pembangkang dan Barisan Nasional bekerjasama. Tetapi kalau sekiranya setiap kali ada isu, mereka politikkan isu itu sampai tidak dapat diselesaikan, maka saya rasa susah untuk kita selesaikan. Saya bagi contoh, sekiranya kita jawatan kuasa terpilih ini bentangkan bahawa sistem biometrik yang terbaik, tetapi mereka masih lagi tak nak terima, kata kita kekal dengan
cadangan dakwat dan sebagainya. Akhirnya kita tak akan dapat satu penyelesaian. Jadi terpulang kepada keikhlasan pembangkang. Sekiranya mereka nak drag benda ni sebagai isu politik dan tunjuk bahawa pilihan raya akan datang, oh tidak ada apa-apa perubahan sebab kita tak dapat kata putus daripada jawatan kuasa. Tapi sebenarnya yang menimbulkan masalah bukan kita, tetapi pembangkang. Jadi kita akan menilai pembangkang juga dalam jawatan kuasa ni, dan kita akan dedahkan apa yang mereka buat dalam jawatan kuasa tersebut, sama ada mereka konstruktif ataupun mereka saja nak cari pasal.